Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Paling Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang saya seteka, para peserta yang saya kagumi serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Jauh belayar si pedagang Cina, singgah di Melaka menjual sutera. Bahasa Melayu, bahasa perantara, tonggak utama perpaduan negara. Hadirin dan hadirat yang dihormati, cogan kata hidup muafakat membawa berkat antara cogan kata yang diciptakan bagi menyedarkan orang ramai akan peri pentingnya permufakatan dalam perpaduan. Dan masyarakat yang dibilang kaum seperti di negara kita, kata orang, permufakatan bererti perpaduan. Situasi ini dapat dihuraikan oleh bidalan bersatu teguh, bercerai roboh. Keadaan ini membawa kebaikan dan kejayaan kepada seluruh anggota masyarakat berkenaan. Sesungguhnya, negara yang memiliki masyarakat majmuk seperti Malaysia berpaksikan pada perpaduan untuk meneruskan kelangsungan keharmonian. Hadirin yang dikasihi, sebagai pembuka tirai wacana kita pada hari ini adalah baik jika kita menelusuri akar-akar cerutu sejarah sebelum terbentangnya hamparan indah negara Malaysia. Apabila memorabilia ini membawa kita ke ratusan tahun yang lampau, nyatalah bahawa bahasa Melayu telah berfungsi sebagai lingua franca yang didefinisikan sebagai bahasa perantaraan di antara masyarakat di zaman itu. Hal ini terbukti jelas apabila kita meliti catatan ilmuwan Inggeris seperti R.O. Winstead yang mengatakan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan untuk mengeratkan hubungan masyarakat yang berkunjung ke Melaka ketika itu. Bahasa Melayu tidak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Hadirin yang dihormati, melalui bahasa Melayu, sebarang konfrontasi, buruk sangka dan salah faham antara kaum dapat dikikis dengan mudah. Saya suka meminjam kata-kata pujangga dari pendeta Zambal yang berbunyi, bahasa menunjukkan bangsa. Apabila kita melihat masyarakat bertutur dalam bahasa Melayu, sudah terang lagi bersuluh bahawa mereka bangsa Malaysia. Daripada kata-kata hikmah tersebut, saya yakin bahawa bahasa Melayu sedikit sebanyak dapat mengurangkan semangat kecinaan, kemelayuan ataupun keindiaan. Hadirin yang dihormati, dalam lautan ilmu yang memenuhi pustaka di Malaysia, saya yakin bahawa bahasa Melayu juga menjadi bahasa penyebaran ilmu. Berdasarkan data yang saya perolehi daripada Arkib Negara, hampir 800 buah buku ilmiah telah ditulis dalam bahasa Melayu oleh rakyat Malaysia sendiri. Untuk pengetahuan hadirin, ilmu pengetahuan penting dalam sesebuah perpaduan. Kalau masyarakat tidak berilmu, ibarat masyarakat yang tidak bertamadun. Apabila tidak bertamadun, masyarakat akan bertindak membuta tuli dan mengikut hati naluri. Ianya akan membuat kucar kacir sesebuah negara serta keamanan akan dinodai. Kita perlu berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudah mengembalikan mandat bahasa Melayu kepada pengajaran sains dan matematik. Hadirin yang dirahmati, sebagai penutup tirai wacana kita pada hari ini, saya suka untuk saya mengingatkan supaya jangan memperselekehkan bahasa kebangsaan kita kerana akan merosakkan perpaduan. Oleh itu, sayangilah dan hormatilah bahasa kebangsaan kita. Bahasa Melayu tonggak perpaduan. Sekian, terima kasih.